Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muzammil Putra bin Rosli. Sebenarnya video ini merupakan salah satu tugasan untuk subjek Kesihatan Negara. Kelas saya ialah MHBU 131A. Sebagai projek sulam, kami dikehendaki untuk memulakan kerja-kerja sukarelawan untuk memberi manfaat kepada komuniti. Tetapi memandangkan situasi COVID-19 di Malaysia membataskan pergerakan saya telah berbincang dengan jurulatih saya dan saya telah membuat keputusan untuk membuat sebuah video untuk berkongsi ilmu kepada komuniti. Ilmu yang akan saya kongsikan kepada anda semua bertajuk Penawar Masyghul. Baiklah, elok sekiranya saya memulakan terus video saya ini. Semua orang pernah mengalami perasaan ini, sejenis perasaan yang anda tidak patut rasa. Anda rasa yang anda tidak cukup bagus, anda rasa hubungan yang anda miliki tak cukup memuaskan. Benda yang anda teringin atau idamkan tidak ada. Sejenis masyghul yang kronik yang sentiasa buat anda berasa cemburu dan mudah untuk berasa kecewa dengan diri sendiri. Budaya terkini, iklan dan media sosial membuatkan perasaan anda lebih teruk dengan sentiasa mengingatkan anda bahawa anda perlu mencapai pekerjaan idaman anda. Kalau tak, anda gagal. Mereka juga selalu mengingatkan anda yang anda perlu sentiasa berasa bahagia sepanjang masa. Mereka mengingatkan anda yang anda perlu menjadi cantik atau kacak, perlu mempunyai ramai kawan dan perlu mencari pasangan hidup. Dan kalau anda mempunyai semua perkara tersebut, barulah anda akan berasa bahagia. Dan semua produk yang kononnya dapat meningkatkan kualiti hidup anda seolah-olah menyatakan bahawa ianya salah anda. Anda yang tidak berusaha keras untuk diri sendiri. Jadi, sepanjang 20 tahun yang lepas, para pengkaji mula menyiasat tentang bagaimana untuk melawan perasaan ini. Maka bidang psikologi positif pun terlahir, sebuah kajian yang membuatkan hidup anda berbaloi untuk diteruskan, sementara terapi tingkah laku kognitif dibangunkan untuk melawan perasaan negatif. Para saintis mula menyoal kenapa sesetengah orang lebih seronok dan bahagia dan lebih puas daripada orang lain, dan ada tak cara untuk mengaplikasikan perbuatan mereka kepada orang lain. Dalam video ini saya menerangkan tentang ramalan yang kukuh. Ramalan yang menerangkan kenapa sesetengah orang seronok, senang buat kawan dan senang menghadapi kesukaran. Atau dalam kata lain, penawar masyghul. Jawapannya ialah kesyukuran. Walaupun kesyukuran bunyi seperti perkataan klise yang ramai orang pengguna social media guna untuk hashtag, tapi sebenarnya kajian saintifik menunjukkan keberkesanannya. Saya dah lampirkan kajian-kajian tersebut pada bahagian description di bawah. Bersyukur boleh berlaku pada bila-bila masa. Anda mungkin rasa bersyukur apabila ada orang menolong anda, bila cuaca indah, orang bersyukur dengan alam sekitar ataupun nasib anda. Pendek kata, rasa bersyukur ni dah melekat dalam diri anda. Okey, isi pertama. Bagaimana kesyukuran menghubungkan kita? Proses kesyukuran berlaku secara timbal balik. Apabila otak anda mengenal pasti yang ada orang berbuat baik kepada anda akan rasa bersyukur dan membuatkan anda rasa bermotivasi untuk balas jasa mereka. Perasaan bersyukur ini membuatkan anda rasa kasih terhadap orang lain dan membuatkan orang lain berasa kasih terhadap anda. Hal ini penting sebab apabila otak manusia semakin cekap menilai emosi, orang yang mementingkan diri sendiri akan dilabel sebagai orang yang dipulaukan. Sifat kesyukuran ini merupakan kelebihan yang baik dalam membina hubungan yang kukuh. Contohnya, katakanlah anda lapar dan ada orang yang tolong anda memberi makanan yang lazat. Anda akan rasa bersyukur terhadap mereka dan terdorong untuk menolong mereka pada hari lain. Hal ini akan mendorong anda untuk menjadi prososial. Apabila anda balas jasa mereka, mereka pula yang akan berasa bersyukur terhadap anda. Kesyukuran ini mengeratkan lagi hubungan sesama manusia. Baiklah, isi kedua, implikasi bersyukur. Para saintis mendapati bahawa sifat bersyukur merangsang otak anda seperti anda sedang menikmati hadiah atau kurniaan, lalu membentuk perhubungan sosial dan mengenal pasti niat orang lain. Ia juga penting untuk membuatkan anda sentiasa mengingat dan menerima kenangan-kenangan yang indah dan positif. Tambahan pula, sifat kesyukuran mampu melawan perasaan-perasaan yang negatif seperti rasa cemburu, perbandingan sosial, narsisistik, sinis dan materialism. Sebagai akibat, orang yang bersyukur akan lebih terdorong untuk berasa gembira dan bahagia. Mereka akan lebih mudah untuk ada hubungan yang baik dan lebih mudah untuk membuat kawan.
Nak tidur pun senang. Dan kecenderungan mereka untuk berasa murung, ketagihan dan kepenatan juga akan berkurangan. Dan mereka juga mampu menangani peristiwa traumatik dengan baik. Dalam arti kata lain, rasa bersyukur akan menyelamatkan anda daripada perangkap psikologi yang telah dicipta oleh gaya hidup moden. Sebagai contoh, kesyukuran mampu membuatkan anda untuk melupakan sesuatu dan lebih cenderung untuk menikmati peristiwa yang positif. Jika anda bekerja keras untuk sesuatu, pada satu tahap tertentu, anda akan berasa kosong dan sunyi. Anda akan berasa emosi yang sama sebelum anda memulakan usaha tersebut dan cuba untuk mencapai sesuatu yang baru, iaitu mencari kepuasan yang lebih besar, bukannya berpuas hati dengan diri sendiri. Katakanlah anda kesunyian dan inginkan lebih ramai kawan. Mungkin pada hakikatnya anda ada orang yang selesa dengan anda, yang mahu melepak dengan anda, tetapi anda rasa itu tidak cukup. Anda rasa anda akan memalukan dan rasa keji dengan diri sendiri. Demi kebaikan mereka, anda rasa lebih baik anda menjauhi rakan-rakan yang anda dah ada. Akibatnya anda akan menjadi lebih kesunyian. Melainkan anda bersyukur dengan rakan-rakan yang anda ada sekarang, menghargai hubungan yang ada. Atau mungkin anda akan menerima jemputan mereka untuk keluar atau melepak, atau mungkin anda sendiri yang akan ajak mereka keluar. Lebih banyak risiko yang anda sanggup ambil, lebih tinggi harapan untuk anda mengukuhkan hubungan yang anda ada sekarang dan membuat rakan-rakan baru. Dalam senario terbaik, kesyukuran mampu mencetuskan tindak balas positif yang berulang. Perasaan positif meningkatkan tingkah laku prososial. Tingkah laku prososial boleh meningkatkan pengalaman sosial yang positif, dan pengalaman sosial yang positif boleh meningkatkan semula perasaan positif. Konsep ini bertambah jelas jika seseorang telah melalui pengalaman yang pedih seperti kemoterapi sebagai contoh. Orang yang telah pun pulih daripada rawatan kemoterapi akan berasa hebat setelah rawatan selesai. Keseronokan yang kecil pun mereka akan rasa keseronokan yang melambung tinggi. Dapat kunyah makanan, duduk di bawah cahaya matahari, berborak dengan orang sahaja pun dah cukup untuk membuat mereka rasa seronok. Secara subjektifnya, hidup anda mungkin sama atau lebih teruk sedikit daripada sebelum ini. Tapi otak anda membandingkan pengalaman anda sekarang dengan pengalaman anda ketika masa lebih sukar. Maka dengan itu, lahirlah kesyukuran. Kesyukuran fokuskan semula perhatian anda kepada perkara-perkara baik yang anda pernah ada, dan implikasinya ia dapat menghasilkan perasaan yang lebih baik dan pengalaman yang lebih positif. Okey, perkongsian saya setakat ini memang baik, tapi ada tak cara untuk buatkan perasaan bersyukur ni datang kepada kita? Oleh itu, isi ketiga, bagaimana untuk membuatkan otak anda supaya rasa bersyukur? Kebolehan seseorang untuk mengalami rasa bersyukur adalah tidak sama antara satu sama lain. Sebenarnya ia bergantung kepada genetik, personaliti dan budaya. Penemuan ini membuatkan para saintis tertanya-tanya kalaulah ada cara untuk kita mempraktikkan rasa kesyukuran dalam hidup agar kita semua boleh rasa bahagia. Kan bagus? Jadi, apa kata kita mulakan dengan peringatan? Tidak jelas tentang bagaimana teknik ini mampu melatih diri untuk rasa bersyukur atau berapa lama kita boleh rasa bersyukur. Tapi untuk berasa bahagia, kita tidak ada pil ajaib untuk itu. Hidup ini rumit. Ada hari yang bila kita bangun tidur, kita rasa kita mampu untuk kawal emosi kita, dan ada juga hari yang kita rasa kita tak mampu nak kawal diri. Tapi tak apa, itu normal. Dan kadang-kadang proses mengejar kebahagiaan boleh menyebabkan anda tak bahagia jika anda terlalu memaksa diri sendiri. Kesyukuran bukanlah penyelesaian muktamad untuk kemurungan atau pengganti kepada bantuan profesional. Sebaliknya, kesyukuran ialah sebahagian daripada ikhtiar, bukanlah keseluruhan penyelesaian. Baiklah, berdasarkan banyak kajian kukuh mengenainya, cara terbaik untuk memupuk nilai kesyukuran adalah dengan melakukan coretan kesyukuran. Maksudnya, anda perlu duduk sekejap. Dalam 1 ke 3 kali seminggu, coretkan 5 ke 10 perkara yang anda syukuri. Awal-awal memang rasa janggal sedikit. Anda boleh bersyukur dengan perkara-perkara remeh. Contohnya, betapa hebatnya rasa kopi, atau ada tak orang yang buat baik dengan anda. Boleh tak anda bayangkan hidup anda tanpa seseorang? Bersyukur tak dengan orang yang anda sayang ada dalam hidup anda? Kita manusia lain-lain. Anda sendiri tahu apa yang anda patut catat. Dan itu sahajalah. Mungkin anda rasa ini agak menghina, takkanlah nak bahagia sesenang macam tu. Macam yang saya cakap tadi,
banyak kajian yang dijalankan dan banyak peserta melaporkan yang mereka berasa lebih gembira dan lebih berpuas hati dengan diri sendiri setelah melakukan coretan kesyukuran untuk beberapa minggu. Tambahan pula, kajian menunjukkan yang perubahan aktiviti dalam otak pun boleh berlaku setelah beberapa bulan aktiviti tersebut dijalankan. Melatih diri untuk rasa bersyukur mungkin merupakan cara untuk memprogramkan diri anda semula. Kajian ini menunjukkan emosi anda tidak tetap. Ia mampu berubah. Dan pada akhirnya, cara anda menikmati hidup mewakili apa yang anda percaya. Jika anda serang teras kepercayaan anda tentang diri anda sendiri, anda sebenarnya mampu untuk mengubah cara anda berfikir dan cara anda beremosi, sekaligus mengubah tingkah laku anda. Amat menakjubkan untuk fikir yang dengan hanya melakukan coretan, kita boleh temui cara untuk menggodam otak sendiri untuk melawan masyghul. Sekiranya ini bukannya alasan untuk menjadi lebih optimistik, maka apa lagi alasan yang lebih baik? Menjadi manusia memang susah dan janganlah kita menyusahkannya lagi. Jika anda cari dengan semangat, anda dapat kecapi apa yang anda inginkan dalam hidup. Apa yang anda perlu sebagai langkah pertama ialah pen, kertas dan 5 minit. Terima kasih kerana menonton. Sebenarnya sebelum saya mengundur diri, saya ingin memberi kredit kepada sebuah saluran YouTube yang bertajuk Kurzgesagt atau In a Nutshell. Sebenarnya isi video saya hari ini diinspirasikan daripada salah satu video mereka yang bertajuk An Antidote to Dissatisfaction. Saya telah catat semula skrip mereka dan terjemahkan semula untuk dikongsikan kepada anda semua dengan cara pembawaan yang lebih sesuai untuk bahasa Melayu. Kurzgesagt atau In a Nutshell merupakan saluran YouTube yang hebat. Mereka ada banyak video tentang sains, teknologi angkasa, biologi, sejarah dan falsafah dengan animasi mereka yang begitu hebat belaka. Sememangnya saluran tersebut berbaloi untuk dilanggani untuk menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Dengan itu, terima kasih sekali lagi kerana menonton dan tolonglah tinggalkan komen anda di bawah. Saya amat berminat untuk mendengar respon daripada anda semua. Terima kasih banyak-banyak.